ada sedikit uraian yang perlu disempurnakan, iaitu kalam hikmah yang ke-120 itu. Pada bahagian huraiannya, kalam hikmah yang ke-220 ini, musi kalam hikmah ini Syekh Ibn Atta ingin menjelaskan bahawa membicarakan tentang hak-hak yang ada pada waktu dan juga hak waktu itu sendiri. Bahawa hak-hak yang ada pada sesuatu waktu itu boleh saja diqada. Adapun hak waktu itu sendiri bila berlalu sudah tidak ada ruang lagi untuk diqada. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang diberi lalu syukur dan diuji lalu sabar dan dianyanyai lalu memaafkan dan mengenai dan menanyanyai lalu minta ampun. Jadi Rasulullah menjelaskan tentang 4 perkara ni, iaitu orang yang ciri dia pertama sekali kalau mendapat sesuatu dia bersyukur. Yang kedua, kalau menghadapi sesuatu kesulitan, kepayahan, kerumitan, dugaan, ujian, dia bersabar. Yang ketiga, kalau dia dianyanyai oleh orang lain, dia memaafkan. Dan kalau dia menanyanyai orang lain pula, bila dia tersedar, dia akan minta ampun, dia akan selesaikan. Baik, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam sejenak. Jadi ayat Nabi ni sekerat. Khabar tentang ciri 4 perkara ni, lepas tu Nabi diam seketika. Sahabat bertanya, kemudian apakah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuknya? Kerana ayat tu ayat tergantung. Hanya beritahu orang yang diberi kemudian bersyukur, orang diuji sabar, orang yang dianyanyai memberi kemaafan, kemudian kalau dia menanyai dia minta ampun. Lalu apa ceritanya? Sebab Nabi diam seketika. Bila Nabi diam, sahabat pun tanya. Sahabat tanya, apa yang dia dapat? Untuknya apa? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membaca ayat Al-Quran, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya, mereka lah yang pasti dapat petunjuk hidayat. Mereka lah orang yang memperoleh keamanan. Kalau terjemah yang lebih lengkap, mereka itulah orang yang memperoleh keselamatan, keamanan, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang-orang yang disebut dalam hadis Nabi tadi itu dengan ciri-ciri itu, pertama sekali itulah alamat orang yang mendapat petunjuk Allah. Dengan arti petunjuk yang khusus lah. Kita faham setiap orang yang menjadi Muslim dan mukmin tu, dia sudah pasti mendapat petunjuk. Kalau tidak, dia tak akan jadi Muslim, tak akan jadi mukmin. Cuma tahapan petunjuk tu berbeza-beza. Ada orang mendapat petunjuk untuk menjadi seorang Muslim mukmin, tapi dia banyak buat salah, buat dosa. Tapi dapatlah bahagian petunjuk bahagian tertentu tu. Ada orang dapat petunjuk menjadi Muslim mukmin, kemudian menjadi seorang yang baik, beramal ibadah, soleh. Maka mereka ini juga mendapat petunjuk, tapi ada hal yang lebih tinggi lagi, hidayah-hidayah khusus lagi, yang tidak diperolehi oleh orang yang sebelumnya itu. Jadi bila Nabi sebut ni tentang orang yang ada ciri-ciri ini, pertama sekali Nabi kata mereka ini orang yang memperoleh keamanan, keselamatan. Orang yang mendapat keselamatan hidup dunia dan juga akhirat. Demikian juga mereka ini orang yang dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-ciri yang disebut tadi itu bukan ciri-ciri yang mudah tu. Dapat sesuatu bersyukur. Ini lebih mudah sikitlah.
Tapi tak mudah juga. Berapa ramai orang yang dapat sesuatu, tapi dia kufur, dia sombong, dia bangga diri, dia lupa dah datang. Berapa ramai? Cuma orang yang dapat syukur ni dari segi keserasian dengan jiwa kita tu agaknya lebih mudah. Sebab manusia ni memang kecenderungan dia tu terhadap kesenangan. Lalu dapat nikmat dan mensyukurinya itu agak mudah. Sekalipun tidak semua orang boleh macam tu. Berbanding dengan yang kedua, orang yang teruji menghadapi kesukaran, kepayahan, dugaan, dia bersabar. Ini payah sikit. Payah sikit. Lebih-lebih lagi dari segi tabi'i manusia ni memang tidak cenderung kepada kepayahan dan kesusahan. Naluri manusia ni, hak standard manusia ni tak cenderung kepada musibah, bala bencana, kepayahan, tak suka. Nafsu manusia tak suka benda gitu. Jadi orang yang mendapat musibah ni dimusibahkan lalu bersabar, itu ciri kedua. Ini payah sikit banding yang pertama tu. Yang ketiga, dianyanyai lalu memaafkan. Lagi payah. Lagi payah. Dianyanyai tapi dia memberi kemaafan kepada orang yang menanyanyai dia tu. Memang sangat payah ni. Tak mudah. Kalau ada pun jangan jarang sangatlah. Kebanyakan orang kita paling tidak balas pun tak apa dah. Balas pun tak apa dah. Hak banyaknya biar berganda lagi. Berganda lagi. Hak banyaknya gitu. Jarang orang memberi kemaafan. Sebab tu aulia ni orang yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka jiwa yang murni. Lisalamati sudurihim, menurut apa yang diriwayatkan. Salamah sudurihim ini, jiwa mereka ni selamat, bersih. Bersih daripada sifat-sifat yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk. Itulah antara nilai-nilai kewalian yang paling penting untuk kita usahakan. Kalau kita nak tengok kepada ciri-ciri kewalian ni, kita boleh tengok dari banyak arah, banyak sudut. Ulama-ulama tasawuf pun ada mengarang kitab-kitab menjelaskan tentang kewalian dan ciri-ciri ni. Banyaklah. Dari aspek ibadahnya, dari aspek makrifatnya, dari aspek-aspek lain lagi, banyak sudut yang boleh dilihat tentang kewalian ni. Tapi antara sudut yang paling penting tentang kewalian itu adalah sudut salamati sudur. Orang yang Allah Ta'ala bersihkan hatinya daripada sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat takabur, sifat riya, ujub, sifat-sifat hasad, dengki, sifat amarah, sifat bermusuhan, berbenci, yang balas dendam macam-macam. Itu semua sifat-sifat yang berat. Maka awliya Allah Ta'ala bersihkan kalbunya daripada sifat-sifat yang demikian itu. Jadi jangan mudah-mudahlah orang nak mengaku Tok Wali. Jangan mudah-mudah. Mengaku Tok Wali, dah cokek sikit melompat. Melompat berudung kadang lalu. Merah muka selalu. Jangan mudah-mudah orang nak mengaku menjadi Tok Wali. Mengaku boleh, tapi kena lalu kot ni tak lulu. Tak lulu. Tengok boleh kepada dalil-dalil ni tak lulu sekarang. Itu yang perlu kita tengok. Baik. Jadi sebab itu Allah Ta'ala bersih. Pernah satu ketika Nabi bersama dengan sekumpulan para sahabat. Nabi beritahu tentang kelebihan seseorang. Yang orang tu tak ada situ. Cuma Nabi beritahu nanti akan datang seseorang yang Nabi sifatkan sebagai suatu sifat yang sangat mulia lah, sangat baik. Tiba-tiba orang tu mari. Dalam keadaan dalam perhimpunan Nabi ni. Mari. Jadi sahabat-sahabat ni bila tahu cerita ni, tanyalah orang ni. Yang Nabi sebut kelebihan dia ni. Secara detailnya saya terlupa, spesifiknya kelebihan orang ini saya terlupa, saya takut saya silap, saya beri cara umum je lah.
Jadi bila Nabi beritahu tentang seseorang ni yang ada kelebihan tertentu ni, jadi sahabat-sahabat ni orang yang berlumba-lumba nak cari kebaikan, itu sahabat. Fastabiqul khairat itu memang ciri sahabat. Berlumba-lumba nak cari kebaikan. Kita berlumba-lumba nak peteh orang. Kita hari ni. Sama ada nak peteh hak jahat, cara jahat, hak baik, cara baik. Ada belaka, meteh belaka. Dalam semua bidang. Hari ni, sama hari ni. Jadi berlumba-lumba meteh ni, itu hari ni jadi satu trend dah hari ni. Orang dulu berlumba-lumba nak buat kebajikan. Fastabiqul khairat. Kita tengok orang buat baik, kita cuba nak buat baik kok. Biar dia buat baik, kita buat ni. Bila kita tengok kita tak boleh buat, orang boleh buat, nak pergi peteh dia pula. Macam-macam gagang sungguh ini. Pelik-pelik sungguh lah. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah lindung jaga kita daripada sifat-sifat buruk seperti ini. Fastabiqul khairat, itu ciri. Ciri-ciri orang soleh awliya zaman itu, mereka berlumba-lumba. Mereka nak buat baik, tengok orang baik, mereka dokong. Tengok orang ni buat baik, mereka senang hati dan mereka cuba nak ikut. Itu fastabiqul khairat. Tak ada. Tengok orang ni lebih sikit, nak pergi kerak. Tengok ni sikit, nak pergi peteh. Nak pergi ikat, macam-macam. Dalam hal-hal kebaikan. Kerana mereka belum melakukan kebaikan. Itu ciri. Fastabiqul khairat. Jadi, kita dapat lihat ciri ni pada kisah ni. Bila ada sahabat-sahabat tu, bila ada sahabat-sahabat yang Nabi cerita tentang seorang tu, sahabat ni dengar. Jadi, mari orang tu, mereka ni tanya. Kenapa? Kerana ada ciri fastabiqul khairat ni, nak tahu kebaikan. Apa benda kebaikan yang ada padamu sehingga mendapat kelebihan ni? Nak tahu. Bukan nak kurung dia. Bukan cari nak seret, nak kurung. Nak lenyapkan dia, tidak. Tapi nak tahu apa rahsia kelebihanmu ni. Kerana kita nak tiru juga. Mereka berlumba-lumba dalam hal-hal kebaikan. Apa kelebihan? Jadi sahabat ni bila ditanya begitu, dia kata tak ada benda hal-hal yang dirasakan lebih daripada orang yang dia buat. Dia rasa tak ada benda. Hal-hal yang dia rasakan dia ni agak lebih daripada orang. Apa yang dia buat. Cuma dia kata aku tidak menyimpang perasaan permusuhan dengan sesiapa pun. Rupa-rupanya balik kepada lisalamati sudurihim. Kerana bersih kalbu mereka ini daripada sifat-sifat yang buruk. Antaranya sifat salamah sudurihim ni, antaranya banyaklah sifat-sifat mazmumah ni. Maka dalam kisah tadi tu, iaitu dia tidak menyimpang apa-apa permusuhan kebencian pun terhadap orang lain. Itu kelebihan dia. Jadi sekarang ni dianyanyai memaafkan memang tidak mudah. Bahaya. Kalau ada orang ni kita rasa adalah ciri-ciri kesolehan, kalau tidak kewalian pun. Adalah ciri-ciri dia. Kesolehan atau ketakwaan yang tinggi, yang agak apa ni? Taraf ketakwaan yang agak khusyuk. Iaitu orang yang ada sifat dianyanyai, dia buat uduh, dizalimi, tapi membiarkan, tidak membalahnya, memberikan kemaafan. Tapi kalau dia salah buat orang, hanya melibatkan orang, teranyanya, sama dia sengaja ke dan kerana dia lupa ataupun tidak sengaja ke, dia akan diselesaikan. Dia akan minta maaf dan sebagainya. Ini juga benda yang tidak mudah. Jadi orang yang ada ciri-ciri inilah yang Nabi sebutkan tadi, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka inilah orang yang akan mendapat aman, sejahtera, bahagia dunia sampai akhirat. Dan mereka ini jugalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-217. Apa kaitan hadis Nabi dengan apa yang dibicarakan oleh Syekh Ibn Atta? Berkaitan dengan adab-adab waktu ni ataupun hak-hak waktu ni. Iaitu di sini dinyatakan tadi tu. Kalau dia diberi nikmat, dia syukur. Itu hak-hak waktu. Bila kita dapat nikmat, kita tidak syukur pada waktu tu, tak nak qada dah. Habis selesai tu. Nikmat lain pula lah. Kalau ada lagi. Hak ada tu, kalau kita tidak syukuri, habis masa dia, habis. Kalau semayang kita tak buat, kita boleh qada lagi esok lusa. Tapi kalau hak-hak waktu ni, kalau hak-hak dalam waktu, boleh qada. Tapi kalau hak-hak waktu sendiri, pergi, tak balik dah. Tak mari dah. Habis selesai.
Itulah Syekh Ibn Atta nak beritahu kepada kita supaya berhati-hati, supaya jangan sampai kita ini berlalunya masa tanpa pengisian yang baik. Kerana hak lepas-lepas tu dah nak qada apa dah. Berbeza dengan hak-hak yang ada dalam sesuatu waktu itu, kita masih ada ruang untuk qada dia lagi. Andai kata seseorang tu setahun mungkin dia tidak bersolat, sama ada dia uzur ke syar'i ataupun mungkin dia sengaja ke, dia ada ruang lagi nak qada. Masih ada ruang lagi. Bukan setahun, bertahun-tahun pun masih ada ruang untuk qada. Tapi hak-hak waktu yang berlalu tu seketika lepas pergi tu tak ada ruang lagi dah. Nak isi balik. Ada pun waktu yang akan datang lagi lah. Demikian juga kalau dia uji, dia sabar. Ini semua merupakan hak-hak waktu, hak-hak masa. Kerana kita ni tak payah lari, sentiasa ada nikmat dan bala, sentiasa ada. Jadi kalau sesiapa yang ada ciri mendapat nikmat bersyukur, kemudian mendapat musibah dia sabar, berarti dia telah memenuhi hak-hak waktunya itu dengan baik.